Assalamualaikum. Tajuk kita hari ini adalah buruh asing menguasai pasaran kerja dan kesan kepada ekonomi negara dan rakyat. Apa itu buruh asing? Buruh asing merupakan pekerja yang berasal dari negara lain dan bekerja di negara tertentu. Mereka dapat bekerja dalam pelbagai sektor seperti pembinaan, pertanian, perhotelan dan sektor industri yang lain. Buruh asing juga dapat menimbulkan kontroversi dan masalah sosial seperti persaingan dengan tenaga kerja lokal, eksploitasi pekerja dan masalah imigrasi ilegal. Kategori buruh asing. Pertama, buruh asing dengan izin, di mana buruh asing yang memiliki izin dari pihak berkuasa untuk bekerja di negara tertentu. Kedua, buruh asing tanpa izin, di mana buruh asing yang memasuki negara secara ilegal melalui jalur-jalur yang tidak rasmi dan bekerja di negara tersebut tanpa dokumen yang sah. Ketiga, buruh mahir, di mana buruh asing dengan kemahiran khusus dan keahlian tertentu yang diperlukan dalam industri atau sektor tertentu seperti buruh bangunan, ahli teknik, ahli IT dan lain-lain. Yang keempat, buruh asing kurang mahir, di mana buruh asing yang bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sedikit atau tanpa kemahiran khusus seperti pekerja fabrik, pekerja kebun, pembantu rumah dan lain-lain. Kelima, merupakan buruh kasar, di mana buruh asing yang bekerja pada sektor-sektor yang memerlukan tenaga fizikal yang kuat seperti pekerja pembinaan dan lain-lain. Punca buruh asing menguasai pasaran kerja. Pertama, kekurangan tenaga kerja tempatan. Jika terdapat kekurangan tenaga kerja tempatan dalam sesuatu sektor, majikan perlu mengambil buruh asing untuk mengisi kekosongan tersebut. Ini boleh berlaku kerana kurangnya minat penduduk tempatan untuk bekerja dalam sektor tersebut atau kerana kurangnya kemahiran yang diperlukan. Kedua, kos tenaga kerja yang rendah. Buruh asing lebih bersedia untuk bekerja dengan upah yang lebih rendah berbanding dengan tenaga kerja tempatan. Majikan akan memilih untuk mengambil buruh asing kerana mereka dapat menawarkan kos tenaga kerja yang lebih murah yang boleh membantu meningkatkan keuntungan perniagaan. Ketiga, permintaan industri yang tinggi. Dalam beberapa sektor industri yang mempunyai permintaan tinggi, seperti pembinaan dan perkhidmatan makanan, majikan akan memerlukan lebih banyak pekerja untuk memenuhi permintaan tersebut. Buruh asing boleh menjadi pilihan untuk memenuhi keperluan ini. Akhir sekali, dasar imigresen yang longgar. Jika dasar imigresen suatu negara membenarkan kedatangan buruh asing dengan mudah, ini boleh menyebabkan peningkatan bilangan buruh asing di pasaran kerja. Jika proses pengambilan buruh asing mudah dan cepat, majikan akan lebih cenderung untuk mengambil buruh asing berbanding penduduk tempatan. Hai, nama saya Naimah binti Abdullah, nombor matrik 285569. Kesan kemasukan pendatang asing tanpa izin dalam sektor pekerjaan di Malaysia. Terdapat dua kesan iaitu positif dan negatif. Kesan negatif kepada masyarakat. Persaingan kemasukan parti menyebabkan rakyat mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan ataupun pertahankan pekerjaan yang sedia ada kerana adanya parti yang sanggup menerima upah lebih rendah atau bekerja dalam keadaan yang tidak mengikuti standard yang ada. Yang kedua ialah penurunan upah. Jika parti bersedia menerima upah yang lebih rendah, hal ini dapat menyebabkan penurunan upah bagi pekerja lokal. Majikan mungkin akan memilih untuk mempekerjakan parti dengan upah yang lebih rendah daripada pekerja lokal yang memerlukan bayaran yang lebih tinggi untuk memenuhi keperluan hidup. Kesan negatif kepada negara. Yang pertama ialah mengurangkan sumber pendapatan negara. Parti biasanya tidak membayar cukai dengan betul. Ini bermakna mereka tidak menyumbang kepada ekonomi negara. Pengelakan cukai ini boleh mengurangkan sumber pendapatan negara dan membebankan sistem fiskal. Yang seterusnya ialah mengancam keamanan negara. Peningkatan parti menyebabkan berlakunya peningkatan kes jenayah di Malaysia. Kesan positif. Kontribusi ekonomi. Parti bekerja secara tidak rasmi dapat memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara dengan tujuan mengisi sektor pekerjaan 3D iaitu kotor, bahaya dan sukar atau pekerjaan yang tidak mampu dilakukan oleh warga negara setempat. Dalam hal ini mereka membantu dalam menjaga kelancaran usaha dan pertumbuhan ekonomi negara. Cukai dan sumbangan sosial. Walaupun tidak mempunyai status undang-undang, beberapa parti masih membayar cukai secara tidak langsung melalui pembelian barangan dan perkhidmatan. Walaupun jumlahnya mungkin tidak sebesar penduduk rasmi, namun sumbangan ini masih memberi manfaat kewangan kepada negara. Adakah anda mengetahui kesan-kesan pendatang asing dengan izin terhadap ekonomi dan rakyat di negara Malaysia? Kehadiran pendatang asing dengan izin telah menimbulkan pelbagai kesan terhadap rakyat dan ekonomi Malaysia yang dapat dilihat dari sudut positif dan negatif. Seterusnya, kita akan melihat kesan positif pendatang asing dengan izin terhadap ekonomi dan rakyat Malaysia. Yang pertama iaitu faedah ekonomi. Pekerja asing boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan menyediakan kemahiran buruh dan pelaburan. Mereka juga boleh membantu untuk mengisi kekurangan buruh dalam sektor ekonomi tertentu seperti pembinaan, pembuatan dan pertanian. Yang kedua, peningkatan produktiviti.
Pekerja asing boleh membantu meningkatkan produktiviti dalam ekonomi Malaysia dengan membawa kemahiran dan idea baru. Mereka juga boleh membantu mengurangkan kos dengan bekerja dengan gaji yang lebih rendah daripada pekerja tempatan. Yang ketiga, peningkatan kutipan cukai. Pekerja asing yang membayar cukai kepada kerajaan Malaysia dapat membantu membiayai perkhidmatan awam seperti pendidikan dan penjagaan kesihatan. Selain itu, kehadiran pendatang asing dengan izin juga telah memberikan kesan negatif kepada ekonomi dan rakyat Malaysia. Kesan yang pertama iaitu persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Pekerja asing boleh bersaing dengan rakyat Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan yang boleh membawa kepada gaji yang lebih rendah dan peluang yang lebih sedikit untuk penduduk tempatan. Yang kedua, kesan kepada perkhidmatan awam. Kemasukan pekerja asing boleh memberi tekanan kepada perkhidmatan awam seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan perumahan. Yang terakhir, ketegangan sosial. Pekerja asing kadang-kadang boleh dilihat sebagai ancaman kepada struktur sosial Malaysia. Ini boleh membawa kepada ketegangan sosial dan juga keganasan. Seterusnya ialah langkah-langkah mengatasi isu pendatang asing tanpa izin. Kita perlu mengetahui apakah langkah-langkah yang perlu diambil dan siapa yang bertanggungjawab. Salah satunya ialah pihak kerajaan yang memainkan peranan penting dalam mengatasi isu kemasukan buruh asing tanpa izin ke dalam negara kita. Mereka bertanggungjawab untuk memantau dan menegakkan undang-undang berkaitan tenaga kerja, termasuklah menegakkan hukuman terhadap pelanggaran imigrasi dan praktik penyalahgunaan tenaga kerja. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu memperketatkan peraturan dan prosedur imigrasi untuk mencegah kemasukan parti. Ini dapat melibatkan peningkatan pengawasan perbatasan, peningkatan keamanan dokumen perjalanan dan penerapan teknologi canggih seperti biometrik untuk identifikasi yang lebih tepat. Di samping itu, pihak kerajaan boleh meningkatkan peluang pekerjaan dan keterampilan pekerja tempatan melalui program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan keperluan pasaran tenaga kerja. Pihak kerajaan juga perlu berkolaborasi dengan negara asal parti untuk memperkuat penegakan hukuman, pertukaran informasi dan kerjasama dalam mengatasi masalah kemasukan parti untuk mengatasi akar masalah migrasi haram seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik dan konflik di negara asal. Samping itu, masyarakat itu sendiri juga memainkan peranan penting melalui kesedaran dan pelibatan masyarakat dalam isu tenaga kerja dan imigrasi. Masyarakat dapat memberikan maklumat, melaporkan pelanggaran jika seseorang mengetahui adanya penggunaan parti di lingkungannya. Mereka dapat melaporkan kepada pihak sepatutnya atau badan penegak hukuman yang relevan. Selain itu, melakukan pelaporan melalui saluran pengaduan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi berkaitan dan menyokong perkara yang melindungi hak-hak pekerja. Selain itu, masyarakat boleh berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga berkaitan seperti terlibat dalam dialog dan pelibatan dalam forum awam yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat untuk menyampaikan masalah dan saranan terkait isu kemasukan parti. Seterusnya, masyarakat boleh melaksanakan kempen informasi untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang hak dan perlindungan tentang kerja tempatan serta impak negatif dari penggunaan tenaga kerja parti terhadap ekonomi, tenaga kerja dan sosial, dengan memberitahu kepada masyarakat tentang hak-hak tenaga kerja tempatan termasuk upah yang adil, keadaan pekerja yang layak dan perlindungan. Oleh itu, tindakan masyarakat dalam mengatasi isu kemasukan parti penting untuk menciptakan kesedaran kolektif dan mendorong perubahan positif. Kolaborasi antara masyarakat, pemerintah membantu menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan terhadap isu tersebut. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Muhammad Ali Fakir bin Nazri. Nombor metrik 285-208. Sekarang saya akan menerangkan tentang langkah yang boleh dilakukan oleh pihak pengusaha dan industri bagi mengurangkan pengambilan pekerja asing tanpa izin dan menggalakkan penglibatan tenaga buruh tempatan. Antara perkara yang boleh dilakukan oleh pengusaha ialah yang pertama, menggalakkan pengambilan pekerja tempatan. Majikan hendaklah menggalakkan pengambilan pekerja tempatan berbanding pekerja asing untuk mengurangkan permintaan pekerja asing dalam pasaran kerja. Hal ini dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Secara tidak langsung, kita dapat membantu kerajaan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Yang kedua, majikan boleh mengambil pekerja daripada golongan orang kurang upaya. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan OKU juga memiliki kemahiran bekerja sebanding pekerja normal. Malah daya usaha mereka lebih daripada pekerja normal kerana faktor kekurangan fizikal menjadikan mereka lebih bersemangat dan tabah. Oleh itu, golongan OKU turut berperanan membantu kerajaan mengurangkan permintaan pada pekerja asing. Yang ketiga pula, pihak pengusaha atau syarikat boleh mengadakan pameran kerjaya. Pameran kerjaya atau pengambilan pekerja yang disasarkan khusus kepada komuniti setempat.
iklan dan promosi pameran kerjaya ini dalam media tempatan dan saluran komuniti untuk menarik pencari pekerjaan tempatan. Syarikat boleh mengadakan program perantis dan amali, program perantis dan latihan untuk menyediakan latihan praktikal dan pengalaman kerja kepada individu tempatan. Syarikat boleh bekerjasama dengan institusi pendidikan dan organisasi tempatan untuk mengenal pasti calon dan menawarkan mereka peluang untuk belajar dan mengembangkan kebolehan mereka dalam industri. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang langkah yang boleh dilakukan oleh pihak organisasi buruh dan syarikat pekerja dalam mengatasi lambakan kemasukan pendatang asing tanpa izin di Malaysia. Seterusnya, membuka peluang pekerjaan pada masyarakat tempatan. Langkah yang pertama ialah mengadakan program latihan industri kepada rakyat tempatan. Industri boleh mewujudkan program pengambilan dan latihan yang disasarkan untuk menggalakkan penduduk tempatan, termasuk individu yang menganggur atau tidak bekerja, menyertai tenaga kerja. Dengan menawarkan gaji yang kompetitif, faedah dan peluang untuk kemajuan kejayaan, mereka boleh menarik dan mengekalkan bakat tempatan. Kedua ialah melaksanakan amalan pengambilan pekerja yang bertanggungjawab. Syarikat buruh harus mematuhi amalan pengambilan pekerja yang beretika dan bertanggungjawab. Ini termasuk pekerja dengan agensi pengambilan yang bereputasi, memastikan gaji dan keadaan kerja yang adil, menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang mencukupi untuk menarik lebih ramai pekerja tempatan. Ketiganya ialah melakukan kerjasama dengan kerajaan dan komuniti masyarakat. Perindustrian boleh bekerjasama rapat dengan kerajaan dan masyarakat tempatan untuk memahami kebimbangan mereka dan mencari penyelesaian yang saling menguntungkan. Melibatkan diri dalam dialog, menangani keperluan komuniti dan menyokong inisiatif yang menggalakkan penciptaan pekerjaan. Dan akhir sekali ialah organisasi buruh boleh juga melakukan kerjasama dengan agensi tenaga kerja tempatan. Mereka boleh berinteraksi dengan agensi pembangunan tenaga kerja tempatan, pusat pekerjaan dan perkhidmatan penempatan pekerjaan. Organisasi ini boleh menyediakan sumber yang berharga, perkhidmatan permadanan pekerjaan dan sambungan kepada bakal calon tempatan. Sebagai kesimpulannya, kemasukan tenaga buruh asing sedikit sebanyak memberikan impak ketara kepada negara, di mana secara jelasnya menyebabkan peluang pekerjaan dalam negara menjadi lebih sukar, terutamanya kepada rakyat tempatan yang masih lagi menganggur. Hal ini secara langsung boleh menyebabkan masalah ekonomi dan sosial dalam kalangan rakyat. Oleh yang demikian, pihak-pihak yang sepatutnya seperti kerajaan, organisasi buruh dan juga firma perlulah menekan lambakan kemasukan tenaga buruh asing terutamanya yang tiada permit atau perizinan. Pihak majikan juga hendaklah sentiasa percaya dengan kebolehan dan kemahiran yang ada pada tenaga buruh tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan kerja yang ada, kerana ianya mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara kita. Sekian sahaja daripada pendengar kami. Terima kasih.